kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Umar Syafiri wa Syekh Salim Al-Hadrami مشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ataupun nanti mana yang di Jordan petang lah. Dapat kita sama-sama nyambung lagi pengajian kitab kita, kitab Nailul Rajah. Syarah kepada matan Safinatul Najah. Kita dah sampai pada mana wa kutubihi ke? Pun tak pasal lagi tu. Nama dah kita cuti ya. Hari tu habis sampai malaikat. Jumpa malaikat. Habis sampai malaikat. Jadi sama bagi pada kitab lah. Wala musannifu rahimahullahu ta'ala wa tu'minu bi kutubihi wa kutubihi. Al-ma'na anna as-salisa min arkanil imani al-imanu bi kutubillahi ta'ala wa ma'na al-imani biha al-imanu bi annaha kalamullahi ta'ala al-azali al-qadimu. Sebab tu bila ditanya pada zaman, kalau yang paling terkenal sekali zaman Imam Hambali, iaitu pendirian Mu'tazilah mengatakan bahawa kitab ialah hadis, yakni makhluk. Al-Quran itu ialah makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal jawab bukan, dia merupakan qadim. Kenapa? Kerana kitab itu ialah merupakan, kalau kita tengok Quran ke kitab-kitab yang lain sekalipun, merupakan ialah kalamullah, yakni titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takkan titah perintah Allah Subhanahu wa taala ni dia jadi benda baru. Dia mesti qadim, ada tanpa permulaan. Kenapa pula? Kerana kalau kita sebut titah perintah Allah taala itu benda baru, maka dia akan terima berubah-ubah, dia terikat dengan masa, dia ada awal dan akhir, dia ada permulaan dan juga ada dipanggil apa? Pendahuluan, ada juga penutup. Dia ada awal, ada akhir. Maka itu dah ada nisbah. Sedangkan perkara itu mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia itu sendiri memang Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Sebagai contoh kan, dalil dia. Memang Allah Ta'ala bersifat kata-kata. Takkan kata-kata Allah Ta'ala itu kita nisbahkan jadi makhluk. Ataupun apa-apa saja yang seerti dengan makhluk, maka itu mustahil.
Yang benar dia ialah kalamullah itu al-azali al-qadim al-qaimu bi zatihi. Kalam Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ini kalau kita sebut pada sifat, itu sifat Allah Ta'ala itu ialah pada zat dia sendiri. Yang mana zat Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, maka sifatnya juga sama. Al-munazzahu 'anil harfi was-saut, dan maha suci kalamullah itu daripada berhuruf dan bersuara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun, dan apa sahaja yang dalam lingkungan ataupun yang terkandung dalam kalamullah itu semuanya perkara yang benar, perkara yang betul, perkara yang hak, bukan perkara yang batil. Itu yang dimaksudkan dengan beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Adapun memang pada zaman sebelum daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi pun memang dah berlaku madsus, pun dipanggil orang yang memutabelitkan kitab. Makna menulis kitab tu dengan tangan sendiri dan sebagainya. Kita boleh tukar habis, selera habis. Itu pada zaman Nabi-Nabi dan juga zaman-zaman Rasul-Rasul yang terdahulu lagi dah berlaku. Cuma Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga sampai hari kiamat. Baik. Adapun kalau ada sudut Mu'tazilah, kenapa kita kata Mu'tazilah pada bab kalamullah ni memang satu perkara yang sangat-sangat besarlah menjadi polemik. Bukan kata sebagai pada bukan kata pada pahaman Mu'tazilah saja, Jabariyah, Qadariyah sebagai-bagai semua sama juga. Mujassimah dan sebagainya berpunca sebab tu yang disebut sebagai ilmu akidah ni juga salah satu namanya iaitu ilmu kalam. Kenapa? Kerana dengan sifat kalam ni lah berpunca daripada nak memahami wal imanu bi kutubihi itu. Bermula daripada situ dah habis. Ada yang berpahaman dengan mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Ada pula dia faham bahawa Quran itu qadim, tapi penafsirannya itu disertakan, disamakan macam penafsiran kepada makhluk. Sebagai contoh, puak-puak Mujassimah dan juga Musyabbihah, mereka berpegang bahawa Al-Quran itu ialah wahyu, kalamullah, yang qadim. Tetapi bila dia tafsirkan, dia pergi terutama pada ayat mutasyabihat, dia menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pemahaman logik akal sahaja sampai tahap menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Tapi bila kita hujah dengan dia akan mengatakan bahawa saya pun Quran, saya pun ambil daripada hadis juga. Sebab itulah Imam Sayyidina Ali dia kata apa? Kalimatul haq uridu biha batil. Kalimah tu betul, Quran tu betul, hadis tu betul. Tapi bila digunakan pada tempat salah, maka orang yang menggunakan tu salah. Ini yang kalau dekat Malaysia ni ada satu istilah dulu oleh almarhum Syekh Osman Al-Muhammadi, yang kalau biasa kat antum tengok tu, dia Pulau Jakin sebenarnya, dia janggut perang tu. Syekh Osman Al-Muhammadi tu kan, dia sebut apa? Intellectual barbarism dia panggil. Memang berlaku. Daripada zaman dulu lagi, daripada zaman para sahabat lagi pun dah berlaku dah barbarism. Maksud dia jenayah intelektual. Orang yang intelek, yang pandai, tapi melakukan jenayah itu dengan cara mengubah-ubah. Dia tak boleh ubah Al-Quran tu. Maksud dia tak boleh ubah huruf-huruf, perkataan, ayat sebagainya, dia tak mampu. Maka diubah cara tafsir. Tafsiran, makna pemahaman kepada Al-Quran tu, ayat Al-Quran dan hadis itu diubah-ubah. Akhirnya terbitlah pelbagai pahaman-pahaman yang bercanggah dengan pahaman yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, iaitu yang disebut sebagai, yang diwarisi sampai zaman kita, yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tu. Waliyazbillah. Itu banyaklah berlaku, berpunca daripada ni rukun iman yang ketiga ni dah mula punca dah. Wahia mi'atun wa arba'atun. Dan kitab ini jumlah penuhnya ada 104. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi. Kalau antum boleh cari dah balik.
Imam Baihaqi dan juga Imam Tabrani meriwayatkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ni hadis Nabi, mafhum dia lah, ni menurunkan ada 104 kitab. Ada 104 kitab. Daripadanya 4 kitab dan 100 suhuf. Unzila minha khamsuna ala shis ataupun syais. Boleh baca syis, boleh baca syais. Iaitu siapa ni Nabi Syis ni? Anak kepada Nabi Adam. Diturunkan kepada dia 50 suhuf. Wasalasuna ala Idris. Dan 30 kepada Idris. Nabi Idris ni nama lain dia iaitu Akhnuh. Wa asyaratun ala Adam. Dan 10 ke atas Nabi Adam. Wa asyaratun ala Ibrahim. Dan 10 kepada Nabi Ibrahim. Wa Tauratu ala Musa. Wa Zaburu ala Dawud. Wal Injilu ala Isa. Wal Furqan wa huwa al-Quran. Ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. 50 suhuf kepada Nabi Syis dan 30 kepada Nabi Idris. Kalau ketiga dah tambah tu jadi berapa tu? 80 kan. Wa asyaratun ala Adam wa asyaratun ala Ibrahim. Dan 10 kepada Nabi Adam dan 10 kepada Nabi Ibrahim. Dan ada dalam riwayat lain pula menyatakan bahawa suhuf ini jumlahnya 110. Suhuf jumlahnya 110. Syekh dia ambil kat sini, dia kata 104. Termasuk dengan kitab lah, makna dia suhuf 100, kitab 4. Kitab ni dia tak ada khilaf. Kitab memang 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu 4. Tapi suhuf tu ada khilaf. Ada satu riwayat 100, ada satu riwayat 110. Kenapa? Kerana ada lagi 10 suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa dapat Taurat. Itu pada awal-awal Nabi Musa diangkat menjadi Nabi. Sebab peristiwa dapat Taurat ni selepas daripada Nabi Musa keluar daripada Mesir, menyelamatkan Bani Israel pada ketika tu daripada kejaran Fir'aun selepas daripada peristiwa belah laut. Kemudian baru Nabi Musa bawa yang satu riwayat daripada Imam Syatibi. Imam Syatibi dia hanya masyhurkan 7. Yang lain ada, matan yang lain ada 14. Nyebut ada 14. 10 daripada tu mutawatir, kita boleh baca dalam solat. Tak jadi masalah. 10. Kemudian 4 lagi tu syaz lah. 4 lagi tu dia ada syaz. Tapi boleh belajar, tak ada masalah, boleh belajar. Jana sendiri pun 4 tahun duduk sana sempatlah satu qiraat je. Itu qiraat Imam Asim. Tapi yang lain tu kita belajar dengan dengar baca macam tu je. Sebab dulu ada Syekh Salah Khalifah dulu ketika duduk dekat dia jadi imam besar masjid Mazhar dia, Syekh Salah. Syekh Salah ni dia menguasai 14 qiraat. Dia menguasai 14 qiraat dengan riwayat-riwayatnya sendiri, baik sughra baik kubra. Dia ada riwayat sughra, ada riwayat kubra. Yang biasa kita baca sekarang ni Hafs An-Nasimi riwayat kubra, riwayat yang besar yang terkenal, iaitu Imam daripada Syu'bah dan juga Imam Hafs. Biasa kita baca Imam Hafs lah. Tapi boleh tak baca yang lain, tak jadi masalah. Banyak dia punya perbezaan-perbezaan. Dan semuanya itu ialah apa yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Dan sahabat ni ada diutuskan pergi ke negeri-negeri sekian. Baik selepas daripada, baik ketika hidup baginda Nabi SAW, baik juga selepas daripada kewafatan. Jadi sahabat ni dia pergi berdakwah. Bila dia berdakwah, dia sampai kepada satu tempat, terutamanya sahabat yang mahir, yang qurra,
Qura. Dia ni qari kan, Qura'un Nabi. Dia qari kepada Rasulullah SAW. Antara dia Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. Antara dia Sayyidina Zaid bin Sabit. Antara dia Sayyidina Abdullah bin Abbas. Antara dia Sayyidina Abdullah bin Umar. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang merupakan Qura. Maka di apa ni, bila mereka berdakwah tu, mereka mengajarkan, dan mereka mengajarkan tu dan mereka membacakan Al-Quran tu mengikut daripada wajah-wajah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka daripada tu jugalah terkenal lah sampai zaman sekarang. Cuma kita dekat Jordan kita kurang lah, sebabnya Jordan ni, Jordan dengan Malaysia, memang kedua-dua negara ni dia punya utama qiraat dia, iaitu qiraat Hafs, qiraat Asim daripada riwayat Imam Hafs. Itu sebenarnya dari sudut sejarahnya selepas daripada pemerintahan Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah, mereka menetapkan qiraat rasmi negara ialah qiraat Imam Asim dan riwayat Imam Hafs. Mana ada Hafs an Asim. Itu qiraat rasmi. Jadi di semua masjid, surau ke mana-mana, ke madrasah sebagainya, asas dalam pengajian Al-Quran, dalam bacaan, kita kena baca tu dulu. Makna kena khatam Hafs an Asim dulu. Itu sekadar fardu ain. Kemudian kalau nak pergi lagi pada ilmu qiraat yang lain, dipanggil sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau dulu, ulama-ulama dulu memang belajar sungguh 14 qiraat tu. Kita ni memang dah sangat-sangat kurang lah, melainkan memang masuk ambil bahagian takhasus qiraat. Memang kena belajar lah. Itu pun kalau kat Malaysia ni, selibah kita pakai Syatibi, itu 7 je qiraat. 7 qiraat sahaja. Dan kalau yang tak berapa nak ikut sangat dengan Turki Osmani ni dulu, iaitu di sebelah-sebelah negara Afrika sebelah utara, Morocco, Tunisia, Mauritania, Libya. Di situ dia tak berapa nak ikut sangat ketetapan daripada Turki Osmani, sebab kat sana lebih dominan lagi menggunakan qiraat Imam Nafi', riwayat Imam Warash. Qiraat Imam Nafi', riwayat Imam Warash. Warash, Qalun dan Warash. Warash lah, kebanyakannya Warash. Mereka baca dengan qiraat Warash. Terutama tanyalah dengan kawan-kawan mana yang pergi Maghribi kan, yang belajar kat Maghribi tu, minta dia orang biasa kat sana. Kenapa pula? Kerana dominan mazhab. Kat sana dia banyaklah faktor. Kerana kat sana faktor dia antara dia dominan mazhab Maliki. Imam Malik ni merupakan anak murid kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ni merupakan anak murid kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka dengan sebab tu dominan dekat sana mereka baca dengan qiraat Imam Nafi'. Dan hadis dekat sana pun mereka dominan dengan Muwatta'. Dan kalau kata selepas daripada Muwatta', mereka dominan dengan Sahih Muslim. Kita di sebelah sini kebanyakan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari lebih utama. Kalau pergi sebelah sana, mereka dominan dengan Sahih Muslim. Dan mereka menjadikan Sahih Bukhari ni nombor 2. Kita Sahih Bukhari nombor 1, Sahih Muslim nombor 2. Itu perbahasan lah. Dia punya turut ilmu dia kat situ. Tapi semuanya tu rahmat juga. Baik. Kemudian berkenaan dengan Al-Quran ni, banyak segala ilmu yang ada pada dalam tu. Antara kalau kita tengok dari sudut penyusunan Al-Quran tu sendiri, antum pun dah tahu kan dalam belajar ulumul Quran, tahu dah sejarah penulisan Al-Quran tu. Bermula daripada zaman siapa mula. Anda tanya sikit zaman Nabi ada tak lagi tulis Quran? Zaman Nabi ada tak tulis Quran? Baik. Itu mungkin tak ni? Zaman Nabi tiada tulis. Lain ada jawapan lain? Ada. Lain?
tapi tidak sempurna. Limi jawab ada tapi tak sempurna. Maksudnya macam mana tu Limi? Yang tulis atas pelepah kurma, atas batu, atas sebagainya. Zaman Nabi ada penulisan Al-Quran, tetapi bukanlah pembukuan. Kita kena faham. Dia ada penulisan tu ada, katibatul wahyu tu ada, penulis wahyu ada. Dan penulis wahyu ni sikit, tak ramai. Antara penulis wahyu yang paling terkenal iaitu Sayyidina Zaid bin Sabit lah. Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa lagi? Yang ni sahabat-sahabat yang pandai menulis. Maka mereka ni Nabi perintahkan tulis Quran. Tapi syaratnya bila tulis Quran jangan campur dengan hadis. Jangan campur dengan hadis Nabi. Nabi bagi syarat lah. Dan memang yang betul-betul yang menulis, yang mencatat sebagainya ni memang sahabat-sahabat yang memang digelar sebagai katibatul wahyu, iaitu katibatul wahyi, penulis-penulis wahyu. Dan kemudian berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar kan, iaitu setelah daripada peperangan Yamamah, peperangan Riddah antara tentera Islam lawan dengan Bani Hanifah tu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Maka dalam peperangan tu syahidnya lebih kurang 70 orang hufaz Quran. Maka dapatlah Sayyidina Umar ilham pada ketika tu bahawa untuk nak mengumpulkan Al-Quran tu bukukan supaya tidak jadi hilang. Sebabnya ramai hafiz Quran ni yang mati syahid. Mereka juga syuhada. Mereka juga pejuang. Dalam masa sama hafiz Quran. Jadi dengan sebab tu mula dikumpulkan. Dan mushaf yang pada zaman Sayyidina Abu Bakar tu dinamakan sebagai mushaf Hafsah. Kenapa? Sebab mushaf Hafsah ni, mushaf tersebut telah dikumpul oleh sejarah panjang lah. Dia sebab disimpan oleh Sayyidatina Hafsah, iaitu Ummul Mukminin kita, anak kepada Sayyidina Umar. Setelah daripada tu zaman Sayyidina Umar diguna lagi mushaf yang sama zaman Sayyidina Osman. Tu baru berlaku banyak, iaitu Sayyidina Huzaifah Al-Yaman mengatakan bahawa banyak ada orang yang baca Quran ni ikut hayun, ikut langgai, ikut lontung dia. Ikut dia terasa nak agak ri. Habis parah bagi-bagi dan sebagainya tu main letak ya. Tak ada nak ikut dia punya sistem ataupun seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ni dah. Sebab apa? Sebab dah ramai sangat orang Ajam masuk ke agama Islam pada ketika tu. Bukan orang asli Arab tu dah. Dan pendakwah Arab yang dia ni pun tak mampu dah nak mendominasi orang Ajam tersebut. Maka pada ketika itulah diminta kepada Sayyidina Osman untuk buat pembukuan semula, penyalinan semula Al-Quran tu dengan disalin beberapa naskah, kemudian dihantar ke kota-kota besar umat Islam, supaya bila sampai dekat kota besar tu pula disalin pula oleh orang yang ada kat sana. Maka dengan sebab tu berlakulah polemik pada ketika tu, permasalahan pada qiraat. Maka diperintahkan oleh Sayyidina Osman kepada Sayyidina Zaid bin Sabit pada ketika tu untuk tuliskan Al-Quran tu, mana rasam Al-Quran tu mengikut kaedah Quraisy. Quraisy. Sebabnya Nabi itu orang Quraisy. Jadi bagaimana lahjah Quraisy tu di situ. Sebab tu yang Quran yang ada pada kita sekarang ni Quraisy. Dipanggil Mushaf Osmani tu kan. Jadi mushaf yang lama-lama yang mungkin ada pada tempat tu, Sayyidina Osman perintahkan bakar. Kena pakai yang baru. Kalau nak buat duplicate, kena buat duplicate daripada yang baru ni. Supaya tidak berlakunya permasalahan. Maka berkesinambunganlah selepas daripada tu zaman Sayyidina Ali berlakunya titik, berlakunya baris oleh ulama yang mahinahu pada ketika tu, Abu Aswad, Abu Ali dan sebagainya lah. Sampai kepada zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang pula lebih lagi dibukukan, maksudnya disusun Al-Quran tu mengikut daripada susunan muka surat, supaya muka surat tu tally. Satu muka surat tu berapa baris, kemudian dia punya titik hujung dia tu nombor ayat di hujung. Lain daripada mushaf majid dulu.
Sebab anak dulu tak tahu antum. Kalau anak dulu masa kecil dulu belajar Quran, baca Quran, Quran lama. Orang Melayu disebut Quran lama, Quran Majid tu. Quran Majid ni kalau sampai dekat ujung sini tu kan, ujung tu dia tak ada nombor wakaf tam tak ada kat situ. Dia wakaf tam tu mungkin kat belakang. Dia ayat tu sampai sini tapi dia tak ada nombor ayat kat situ. Dia boleh disambung ke belakang. Itu Quran Majid. Kadang-kadang ada situ, kadang-kadang disambung tu ke belakang. Sebabnya susunan, cara penyusunan tu. Yang mushaf Quran Majid ni memang dia tulis je. Terlebih ayat muka surat, sampai ayat kat ujung ni mushaf tak cukup, pindah belakang, sambung je. Ada macam tu. Tak salah pun, tapi bila dah yang mushaf sekarang ni itu disusun elok-elok. Itu sampai zaman kita sekarang masih lagi berlaku penyusunan dan sebagainya tu, dan masih lagi berlaku rasam Quran tu. Yang pentingnya itu satu. Yang keduanya berkenaan dengan seterusnya, Al-Quran ni mempunyai segala jenis ilmu. Segala jenis ilmu ada kat dalam Quran. Antum nak ilmu apa sekalipun semua ada kat dalam tu. Yang pentingnya kita tahu kaedah dia. Kita tahu kaedah macam mana nak gali. Tak boleh tidak, kena pergi dengan berguru. Kena pergi berguru. Ilmu tafsirnya, ilmu asbabun nuzulnya, kemudian ilmu ijaznya, ilmu al-makkiyah, al-madaniyahnya, ilmu nasakh mansukhnya, semua-semua tu nasikh mansukh tu kan. Kemudian ilmu untuk nak mengistimbat hukum daripada Al-Quran dia, semua tu dia berdasar daripada Al-Quran. Segala bentuk jenis ilmu lah, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu astronomi, apa sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Intinya kita reti je, nak kaji dia. Kalau kata tak reti, kena bagi reti. Supaya kita balik ke Malaysia, terutama yang antum mana yang kat Jordan lagi kan, ataupun yang masih di Malaysia tapi belum habis lagi pengajian, supaya bila kita balik ke Malaysia ni, kita punya terjun pada masyarakat, nak bawa Al-Quran ni bukan bawa semata-mata nak bawa kata kita ni lepasan Muktah Jordan. Ini pesanan Nana siap-siap lah ni pada antum. Bila balik ke Malaysia, orang ramai nak mengaji, orang ramai nak belajar Quran. Yang penting sekarang ni kena fokuskan kepada ilmu tajwid dulu. Itu kena fokus dulu sebab ilmu tajwid ni merupakan fardu ain. Ilmu tajwid merupakan fardu ain, mesti dipelajari oleh setiap orang. Sebab apa? Dengan ilmu tajwid itulah dapat dia membaca Al-Quran dengan baik. Kerana membaca Al-Quran dengan baik itu hukum dia wajib. Jadi ilmu tajwid man la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib, kan kaedah fiqh sebut itu. Tidaklah sempurna perkara yang wajib itu melainkan dengan ada perkara ni, maka perkara ni pun jadi wajib juga. Kaedah-kaedah jalan nak menuju kepada benda yang nak jadi hukum wajib tu pun, jalan ni pun jadi wajib juga. Sebab tu ulama menghukumkan bahawa ilmu tajwid tu hukum dia fardu ain. Jadi antum kena fokus dulu pada masyarakat awam berkenaan dengan ilmu tajwid. Pertama sekali dalam ilmu tajwid yang kena penting betul-betul. Ni ana cakap tu terang. Antum balik ke Malaysia, kalau orang minta mengajar Quran ataupun antum institusi sendiri nak mengajar Quran kat tempat tinggal antum sendiri, baik dalam keluarga ke dalam masyarakat orang kampung dan sebagainya, kena fokuskan pertama sekali makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Makhraj huruf dan sifat huruf dulu. Mana bagi kenal huruf. Tak ada lagi sebut alif tu jadi alif. Sebab orang Melayu kita sebut alif, dia jadi pa, alif. Patut dia sebut ba, bukannya ba. Itu orang Melayu biasa. Sampai dekat ra jadi ra. Patut dia ra. Ada ra tafkhim, ada ra tarqiq. Kadang-kadang ada disebut lafzul jalalah tu lagi, lillah punya di lillah. Ada. Ini biasa kalau anda mengajar kat kampung ni pun biasa. Sampai pada ayat kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan kita baca begitu kan? Biasa dalam tahlil lah. Ada juga baca-baca ni baca lillahi ma fis sama. Sebab dia berasa bahawa itu lafzul jalalah yang mesti ditartib, yang mesti ditartib. Padahal benda tu tartib. Dia ringan sebabnya baris bawah. Sama juga pada ra tu. Ra ada ra tafkhim, ada ra tarqib. Kemudian bab sifat huruf. Sifat huruf ni
Kalau boleh lah, kalau sebaik-baiknya antum kena terangkan juga kepada orang ramai. Mana isti'la'nya, mana istifalnya, mana itu, mana macam-macam lah sifat-sifat huruf tu antum lebih mahir lagi lah daripada anak. Selepas daripada tu barulah pergi kepada penguasaan baris, penguasaan tajwid, penguasaan nun mati dan tanwin, penguasaan mim mati, mat. Kemudian barulah kuasai waqaf. Itu last. Kuasai waqaf, waqaf tam, waqaf ismam, waqaf imalah, minta maaf. Waqaf ismam, waqaf raum. Itu antara dia. Banyak. Kalau biasa tok imam, terutama tok imam kampung lah. Antum memang akan biasa dengar bila mereka baca dalam bulan puasa, bila dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Biasanya akan bunyi apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ra dia hilang. Qad dimati qad macam tu. Ra hilang. Padahal dalam tulisan tu, dalam resam Quran, qadar, dia ada ra. Maka nak kena bunyikan ra tu macam mana? Dan lidah orang Melayu kita ni, wa masya-Allah tabarakallah, agak keras. Nak sebut ra tu, qadar, dia mesti ada ra, qadar, dia mesti ada Tapi apa yang jadi berlaku? Qad. Ra, bagaimana tak tahu dia telan. Itu banyak berlaku. Tok imam kampung pun, tok imam dah senior pun, umur 50 tahun, 60 tahun pun macam tu juga. Ada tu lepasan daripada luar negara lagi pun. Ini yang biasa anda jumpa kat Labuan ni memang ada benda macam tu. Lepasan daripada luar negara pun. Bila kita baca, tengok dengar, kenapa pula hilang pula? Contoh aja, iza jaa nasrullahi wal fath. Fatih. Dia mesti ada bunyi ha. Tapi dengar iza jaa nasrullahi wal fath. Ha dia bagaimana? Tak tahulah ha tu ditelan ke apa, tak tahu. Jadi kena memperbaiki bacaan tu, terutama sekali pada yang lelaki lah, pada yang syabab. Kalau antum balik nanti manalah tahu kena seorang jadi imam dan sebagainya. Tips ni anda bagi siap-siap lah. Mohon jangan ambil surah yang ada wakaf yang jenis macam tu. Yang ada wakaf yang tergantung satu huruf tu. Ambil yang kebanyakan ayat yang di hujungnya tu mad arid disukun tu, senang. Itu confirm. Itu selamat. Itu paling selamat. Ataupun ambil pada mad iwad terus. Yang wakaf banyak hujung dia tu mad iwad. Ataupun antum ambil yang biasa-biasa je, jangan ambil yang ada hujung dia tu, yang jenis wakaf macam tu. Kalau kata kita ni belum mahir lagi dengan bacaan tersebut, kalau kata dah mahir, tak jadi masalah. Supaya tak nak jadi fitnah. Tak nak jadi fitnah. Manalah tahu orang yang di belakang kita tu rupanya menguasai 7 qiraat. Ambil kau. Dia seorang kita pergi ke depan. Padahal dia tu mahir lagi. Patut dia yang paling baik menjadi imam ialah orang yang menguasai qiraat. Yang paling baik ahsana qiraah. Yang paling baik untuk menjadi imam ialah yang paling baik dia punya bacaan. Itu first. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. First sekali itu yang paling baik dari sudut bacaan. Yang kedua barulah dia pergi kepada yang paling alim, paling baik dari sudut penguasaan ilmu fiqh. Tapi itu pun ada juga berlaku perbahasan. Sekiranya bertembung antara orang yang memang mahir bacaan tetapi dia ni sangat-sangat jahil pada hukum hakam, bertembung dengan orang yang alim pada hukum hakam tapi tak mahir bacaan, maka mana lebih baik untuk diminta jadi imam? Yang alim tu tadi. Kenapa pula? Kerana dia ni tadi, bila dia alim, dia tahu tahap bahawa dia qiraah dia tak berapa nak bagus, maka dia akan mengambil jalan selamat, membaca ayat yang pendek-pendek yang mana di hujungnya tidak ada waqaf yang susah-susah tu. Ma'arid disukun je tu semua senang, selamat. Contoh dia begitulah.
Ya, contoh dia ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kan mak dia sukun sama. Tak ada masalah sampai hujung. Ha. Sampailah hujung. Okay, baik. Ila akhir ayat lah tu. Maksud tu. Dan kita balik pada beriman pada kitab ni, poin penting yang nak sebut kat sini iaitu beriman dengan bahawa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi, baik kitab baik suhuf, maka semuanya itu ialah kalamullah al-azali al-qadim. Yang mana tu ialah kalamullah, dia bukan makhluk. Dia kalamullah. Mana turun tu melalui wahyu, bukannya hanya dengan rasa-rasa, tak ada. Tiba-tiba dapat ilham, tak ada. Macam sekarang ni kalau kat Malaysia ada dah fahaman ajaran sesat yang bukan angin mimpi tu. Perjalanan mimpi lah, apa macam-macam lah. Membayangkan kita sekarang ni kita nak pergi Mekah ni, tutup mata kita pergi Mekah. Pergi Mekah. Nampak Mekah dah, kita peluk Kaabah. Susah habis. Aku rindu sangat pun janganlah buat macam tu. Boleh sebenarnya nak pergi Saudi tu, tutup dah hidung, ikut yang kuarantin, dapat pergi, tak ada salah pun. Ni kerana Covid, lahir pula dah fahaman macam tu pula dah. Dia panggil travel mimpi. Mampu. Macam-macam. Lepas tu yang menyokong dia tu bukannya orang biasa-biasa. Bukan orang biasa-biasa, bukan orang kampung saja. Yang menyokong tu ada yang berpangkat besar, ada yang dah pengajian-pengajian itu lama, ada yang tak ada doktor pun ada juga menyokong. Wali'iyazbillah. Anda pun tak tahu dah bertahap macam tu. Kemudian dia kumpulkan dana tu sampai 100,000 lah. Kumpul dana punya besar. Rupanya pun bohong. Wali'iyazbillah. Baik. Itu berkenaan dengan bab beriman kepada kita. Ada beberapa soalan? Senang-senang. Ada beberapa soalan? Ramai antara antum ni dekat Malaysia ke dekat Jordan ni? Jordan, Ustaz. Belum dapat balik yang Alimi Belum, Ustaz. Okey, tak apa. Selamat tu. Banyak masa. Kalau dekat Jordan antara lagi, kalau antum nak cari syekh qiraat ni, kalau dapat rentah lah. Kalau dapat rentah antara satu daerah pergi satu daerah tu, boleh cari Syekh Taufik Dumrah. Syekh Taufik Dumrah. Dia ni di Amman lah. Untuk dicari dengan dia untuk belajar bab ilmu qiraat. Kalau berkenaan dengan qiraat Quran ni lah. Syekh Taufik Dumrah. Ataupun mungkin syekh-syekh yang lain, mungkin ada kot kat Mutah yang mengukuhkan anak murid pada Syekh Taufik Dumrah ke, ataupun syekh-syekh yang lain yang mahir dalam bab qiraat Quran ni, lagi cari. Best sebenarnya belajar qiraat ni. Kadang-kadang kita dapat melihat bagaimana kehebatan Al-Quran itu sendiri melalui ilmu qiraat. Melalui ilmu qiraat. Dan penting juga ilmu qiraat ni sebenarnya pada bab nak istinbat hukum. Sebagai contohnya kalau kita baca berkenaan dengan hukum wudu. Hukum wudu. Kan biasa kita baca dekat dalam surah Al-Maidah kan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum min. Fawsilu
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Ada satu riwayat wa arjulikum. Itu dalam qiraat Imam Asim sendiri pun ada. Tapi itu riwayat Syu'bah lah yang baca wa arjulikum tu. Kalau Imam Hafs dia baca wa arjulakum. Kenapa? Kerana dia pakai ataf lah tu. Ataf pada wamsahu biru'usikum. Maka di situ kalau disebut mu istinbat pula pada asal memang kita wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kenapa dengan wa arjulakum? Kerana kaki itu diambil kepada dia wa arjulakum. Waw tu bukan waw ataf yang qarib ni, waw ataf ba'id. Dia jauh, dia pergi naik, pergi dekat. Dekat faghsilu wujuhakum tu. Sebab tu muka kita basuh, tangan kita basuh, kaki pun kita basuh. Itu dalam keadaan biasa. Tapi bila kita sebut wa arjulikum tu, kita baca wa arjulikum dan kita atafkan waw tu pada wamsahu biru'usikum. Biru'usikum. Jadi wa arjulikum. Jadi waw tu dia ataf pada yang majrur kan, iaitu ru'usikum tu, ru'usikum wa arjulikum. Maka bila nak guna kata wa arjulikum ni, iaitu kita sapu di atas kaki apabila memakai khuf. Memakai khuf, barulah dia akan jadi sapu di atas khuf. Dia ada juga kaitan pada bab qiraat di situ. Banyaklah kalau kita mengaji dengan para masyayikh, kita akan nampaklah sama-sama. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan bab beriman dengan kitab ni? Itu exam lagi ke sana? Dah habis Ustaz. Tengah urusan SMB Ustaz. Habis boleh bergerak ni mi? Boleh Ustaz. Sana kes teruk ke Wid? Tak pasti Ustaz. Tapi dah makin okey dah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Alhamdulillah. Jadi ada persoalan Wan? Ada soalan Wan? Kamu tak buat ngantung. Nak pergi sana tak apa. Ui banyak lah. Ui ini memang dia. Ingat tak ada dah tadi. Okey tak apa. Apa hukum kalau kita pergi melancong ke satu tempat dan di tempat itu ada gereja-gereja lama dan kita masuk dalam gereja itu dengan tujuan melancong? Apa hukum memasuki gereja? Hukum masuk ke gereja ataupun apa-apa rumah ibadat agama lain, hukum dia harus. Hukum dia harus. Hukum dia harus. Tapi kalau kita masuk tu dengan tujuan beribadah kepada Tuhan dia dalam tu, jadi haram. Ada dalam koster tu. Itu hukum dah haram. Memang kita nak beribadah ni kan, kat dalam tu masuk ibadah tu, ikut ibadah orang yang non-Muslim tu lah, jadi haram. Kemudian ada juga yang masuk ke dalam gereja ni untuk nak memecahkan patung yang ada kat dalam tu, contohlah. Tak kisahlah gereja ke tokong ke kuil ke apa sekalipun. Gujarat, apatah nama yang sing punya tu. Gurdwara. Masuk kat dalam tu sebab apa? Kita nak bom patung tu. Itu haram. Nabi larang daripada kita melakukan perkara-perkara begini macam tu. Merosakkan tempat ibadat. Malah walau dalam perang sekalipun, walaupun tentera kafir itu kalah sekalipun perang dengan kita, bila kita dapat tawan kotor orang kafir itu, kita dilarang daripada melukai orang yang lemah. Kita dilarang juga daripada merosakkan rumah, merosakkan rumah ibadah mereka, merosakkan tumbuhan dan sebagainya, semua dilarang. Tapi kalau kata atas tujuan untuk lancung, nak tengok sahaja,
sejauh mana mengikut kehebatan seni beno ataupun contohlah antum nak tengok berkenaan dengan bagaimana sejauh mana kekufuran mereka sebagainya kan, nak tengok sampai tahap macam ni pun orang boleh nak nyembah. Contohlah kan. Kalau dah jadi macam tu, maksudnya kita nak belajar. Jadi hukum dah harus, tak jadi masalah. Masuklah dalam gereja ke tokong sebagainya. Ustaz biasa ya. Masuk tokong. Masuk dalam gereja. Tapi tak adalah kerja kita masuk ke dalam tokong tu, pergi buka puasa kat dalam tu. Ataupun kita masuk dalam gereja, kita nak solat kat dalam gereja, tak perlu. Boleh lagi cari tempat lain. Apa nak solat kat dalam gereja macam tu. Jadi norma pun menolak daripada solat kat dalam gereja, walaupun dah di offer, diberikan offer kan, diberikan ditawarkan oleh gereja besar, padri besar Jerusalem pada ketika tu. Sayyidina Umar datang, kemudian ditawarkan kunci gereja tu, ditawarkan untuk solat kat dalam gereja tersebut, gereja Kudus tu yang ada dekat dalam kota Baitul Maqdis tu, kota Jerusalem tu kan. Apa Sayyidina Umar jawab, aku tak buat, aku takkan solat kat dalam tu. Sebab apa? Kalau aku buat, nanti umat-umat selepas daripada aku akan mengatakan bahawa boleh menukar status gereja ni kepada masjid. Sebab apa? Umar buat. Kan pula akan jadi zalim pula kepada agama kaum, maknanya kepada agama Kristian bagi. Maksudnya lah itu. Sebab tu hukum masuk gereja harus. Tapi kalau kata merosakkan, itu haram. Sama ada merosakkan tempat orang tu ataupun kita masuk kita jadi rosak, itu haram. Mohon pencerahan kalau belajar fiqh muqaran, kan ada dalam kitab ataupun diri sendiri yang beritahu masalah fiqh sekian-sekian pendapat rajih sekian-sekian. Dan ada kadang-kadang yang dirajihkan itu pendapat lain daripada mazhab Syafi'i. So macam mana dengan kita yang bermazhab Syafi'i? Adakah kita perlu ikut mazhab Syafi'i ataupun pendapat yang rajih tu? Ni satu bab yang kena faham sikit. Ni bab pentarjihan. Pentarjihan dia sebenarnya berlaku dalam mazhab. Asal pentarjihan ni yang dipanggil murajjih ni, iaitu berlaku dalam mazhab. Contohnya, satu permasalahan. Dalam mazhab kita Syafi'i ada beberapa pendapat dalam satu masalah yang sama. Macam kita belajar, ingat tak dulu kita belajar apa ni, Kanzul Raghibin dulu kan, Syekh Mahali tu, berkenaan dengan tajuk haid tu. Kan kaul yang muktamad mengatakan kena pakai tamyiz. Ada pendapat kedua pakai adat. Baik, itu sebenarnya punca berlakunya pentarjihan, iaitu dalam mazhab sendiri. Apabila ada dua khilaf pada satu masalah yang sama, tapi ada dua pendapat dalam mazhab yang sama. Dalam mazhab yang sama sebenarnya tarjih ni. Dalam mazhab yang sama sebenarnya tarjih ni. Ini sekali anda tegaskanlah. Pentarjihan sebenarnya asalnya berlaku dalam mazhab. Mana dalam lingkungan mazhab. Apabila berlakunya banyak qaul, sekurang-kurang ada dua pendapat dalam satu masalah yang sama, maka dipilih pendapat salah satu daripada yang khilaf itu tadi. Tujuan dia apa? Untuk menjadi fatwa. Disebut dalam mazhab Syafi'i muktamad mazhab. Untuk difatwakan kepada orang ramai, dan apabila nak buat pengajian kepada orang ramai, kena utamakan pendapat tu dulu. Melainkan sekiranya ada masalah-masalah personal yang tanya selepas daripada tu direct kepada kita dan memerlukan kita berpindah daripada yang muktamad tadi kepada qaul salim, qaul salis, barulah kita pindah. Itu sebenarnya tarjih. Tapi zaman kita sekarang, apabila ada universiti dan sebagainya, maka berlaku pentarjihan itu bergaduh dalam antara mazhab. Makna dia bukan jadi internal dah, dia jadi eksternal. Dia dah pergi kepada pergaduhan kepada mazhab lain. Akhirnya sampai satu tahap ekstrim punya pasal, semua mazhab dia kata salah. Sudah. Itu satu bab. Itu sangat ekstrim dia tu. Ataupun ada yang nombor dua ekstrim, dia kata mazhab dia betul. Mazhab lain tu semua tak tarjih, semua tak tarjih.
Sudah. Itu masalah. Akhirnya apa berlaku? Kalau benda ni hanya dalam lingkungan kelas dekat dalam universiti, anda tak ada masalah. Tapi bila perbahasan tu dibawa keluar, diamalkan dalam kehidupan, dalam kalangan para mahasiswa yang ada dekat Mu'tah. Kemudian benda tu pula yang berlaku dalam mahasiswa Mu'tah tu pula dibawa lagi balik ke Malaysia. Yang mana wakil Malaysia dengan Jordan, Mu'tah tu pertama sendiri tak sama. Akhirnya apa berlaku? Mulalah bergaduh. Confirm lah berlaku bergaduh. Akhirnya orang awam dia akan kata apa? Mazhab ni pun pelik lah. Sudah. Padahal sebenarnya antara mazhab yang empat ni mereka tak pernah bergaduh pun. Rod memang pernah ada rod. Rod qaul. Rudud. Ada qaul. Wajah dilalah. Tapi itu bukan perbahasan kita sebenarnya. Itu perbahasan mereka yang memang dah betul-betul menguasai ilmu alat dan juga ilmu usul dalam mazhab itu sendiri. Dan mereka berani untuk pergi berhujah mencari kebenaran, bukannya berhujah untuk nak bergaduh. Zaman kita sekarang berhujah untuk nak membanding-bandingkan mana mazhab yang paling betul. Itu salah. Laku di Malaysia kita. Kerana kan pentarjihan sendiri. Pentarjihan memang dia mengikut kaedah. Tapi kaedah apa yang digunakan untuk nak tarjih? Sebagai contoh. Kaedah tarjih pada ulama mazhab Hanafi berbeza turuk dia dengan turuk tarjih dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita nak tarjihkan kaul Syafi'i menggunakan kaedah Hanafi. Betul ke salah? Antum semua pun belajar usul fiqh, ada turuk mutakallimin, ada turuk ahnaf. Tiba-tiba antum nak tarjihkan pendapat mutakallimin, mana dia pendapat mazhab Syafi'i, Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ni, dipanggil turuk wahyi ni kan, dengan turuk ahnaf ni dipanggil turuk birra'i tu kan, madrasah hadis, madrasah ra'i tu. Maka kita nak tarjihkan pendapat madrasah hadis dengan menggunakan kaedah madrasah ra'i. Betul ke salah? Salah. Ibarat antum ada skru. Skru tu mata dia mata bunga. Skru tu mata dia bunga. Antum pergi bawa skru driver yang mata lepeng. Kebetulan boleh masuk, alhamdulillah lah. Kalau kata tak boleh masuk, wah pusing. Betul kata skru driver tak guna. Sudah. Ataupun skru ni tak guna. Padahal kita tak guna, kita tak kenakan tempat itu. Acuan itu tak betul. Sebab tu untuk dalam bab macam ni, bab tarjih dan sebagainya ni, kalau nak bahas dalam kelas atau dalam exam dan sebagainya, silakan, anda tak ada masalah. Sebab apa? Kita ada doktor untuk pandu kita. Kita boleh berbincang dan sebagainya. Tapi bila nak bawa benda ni dalam masyarakat, antum kena fikir 10 kali. Sebab dalam masyarakat, kita ada sistem yang namanya sistem fatwa. Bila sistem fatwa, dia akan berpegang kepada satu mazhab. Dan dalam mazhab satu tu pula, dia mesti berpegang kepada kaul muktamad dalam mazhab tersebut. Mana kaul yang paling tarjih dalam mazhab tersebut. Itu antara dia. Jadi berhati-hatilah. Perbahasan tarjih ni, kalau sikit-sikit kita nak dapat tahu muqaran, mazhab sana kata macam ni, mazhab sini kata macam ni. Kita ini yang Syafi'i macam mana? Kalau kata antum nak mempraktikalkan pendapat mereka ketika ada di sana ataupun personal sendiri, itu terpulang. Tak jadi masalah. Anda pun ala raksi, antum boleh pakai, tak ada masalah. Tapi bila antum nak bawa kepada depan orang ramai, hati-hati takut jadi fitnah. Sebagai contoh, isu kunut subuh. Tapi isu mudah je, mudah-mudah je isu kunut subuh. Mazhab kita di Malaysia, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang mana pengamalannya ada kunut pada subuh. Tiba-tiba kita balik daripada Jordan, disebabkan kebanyakan masjid dekat Jordan, terutama Mu'tah, Masjid Syuhada dan sebagainya, tuan-tuan imam ni kebanyakan yang mazhab Hanafi sebenarnya mereka tu. Mereka tak berkunut dalam subuh. Akhirnya kita pun terbawa-bawa benda tu balik ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, kita tak kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar, kita turun.
Makmum belakang subhanallah. Apa patut kita buat? Nak selesaikan masalah tu. Apa patut kita buat nak selesaikan masalah? Patutnya kita nak selesai masalah tu sujudlah sahwi. Mengikut kaedah mazhab Syafi'i punya sujud sahwi, iaitu sebelum bagi salam. Kalau mazhab Hanafi dia punya sujud sahwi selepas bagi salam. Kemudian boleh buka baliklah kitab yang ada pembahasan tentang perkara tersebut. Tak Imam Marginani kita hidayah tu ada perbezaan kat situ. Jadi bila kita dapat masalah itu, terlupa sebab dah terbiasa dekat Mu'tah dulu, solat subuh dengan imam-imam tak kunut, terbawa-bawa, contohlah terbawa, tak sengaja. Maka bila balik ke Malaysia, patutnya kita kena tuning kita balik mengikut waktu setempat. Begitu. Tapi bila kalau kata kita buat keras, contoh tak kunut, sudahlah tak kunut, makmum tu tegur kat belakang. Kemudian kita pun tak sujud sahwi. Habis daripada tu makmum tanya, "Mam, kenapa tak sujud sahwi?" Dia kata, "Mana ada kunut?" Sudah. Kalau kita jawab macam tu, kau pun jadi gaduh. Sebenarnya kita nak bawa Islam ni nak pergi mana sebenarnya? Nak bawa pendapat-pendapat hilah-hilah sebenarnya ni. Kita banyak membahaskan hilah ni pada orang ramai. Sebenarnya kita nak bawa ke mana? Agama ni kita nak bawa ke mana sebenarnya? Nak buat sampai bergaduh? Patut ke agama ni jadi bergaduh? Padahal agama Islam ni dinur rahmah. Jadi bergaduh. Jadi pelik. Jadi berhati-hati lah. Panjang sikit lah nak jawab soalan tu sebab benda tu penting. Ngam-ngam lah. Bagus juga Wan tanya pada orang ni kan, kita nak dengar masalah tu. Jadi jadikan satu ni lah badan tu. Satu pesanan lah. Sama-sama. InsyaAllah. Sama-sama. Ada yang lain? Okey, baik. Kalau tak ada, kita setakat saja dulu lah ya. Rezeki pertemuan, kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Kita sambung pula pada warusulihi tu, beriman kepada Rasul. InsyaAllah. Mohon maaf tanya kata atas bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih lana wa qarabatu lana fi dinina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.